Hello semua, selamat datang ke channel YouTube saya. So video hari ini adalah berkenaan dengan Google Colab dan bagaimana ia dapat membantu projek data science anda. So mari kita lihat apa itu Google Colab. Jika anda lihat di skrin sekarang, ini adalah Google Colab. So Google Colab adalah suatu platform. Google Colab adalah suatu platform yang menggunakan browser. Alright. So jika anda ada background daripada Jupyter Notebook, anda akan nampak banyak persamaan dengannya. Jika anda adalah pertama kali, mari kita lihat apa yang menarik berkenaan dengan Google Colab. Dia adalah easy configuration. Maksudnya anda tidak perlu risau sangat dengan konfigurasi dia, dan anda juga tak perlu risau sangat dengan hardware requirement. So memang sesuai untuk beginner. So bahasa pengaturcaraan yang saya nak gunakan atau programming language yang saya nak gunakan untuk hari ini adalah Python. Mari kita lihat. Jika anda lihat sini, saya menggunakan akaun saya sendiri. Pastikan anda login gunakan Gmail account anda. Alright, no problem with that. Mari kita mulakan. First, jika anda nampak sini, saya akan pergi ke help atau tools. So anda boleh pergi setting. Anda boleh pergi setting. Jika anda ni peminat team atau anda suka tukar team, so ada dua option yang kita prefer. So sebagai saya personally suka dark, so saya tukar kepada dark. Anda juga nak ubah editor, size font, kepada presentation atau anda nak share, semua customization boleh dibuat di sini. Alright, so mari kita lihat. Maybe saya nak tukar 15 dan saya save. Alright, so mari kita pergi kepada notebook pertama saya. So konsep notebook agak penting jika anda nak melibatkan diri dalam data science, whether it's Jupyter Notebook, whether dia R Notebook, dan sekarang adalah Google Colab atau mereka panggil dia Colab Notebook. Alright, so kita klik new notebook. So anda akan lihat di sini suatu notebook akan di-generate. Mari kita lihat. Alright, so ini adalah notebook. So pertama anda melihat di atas ini adalah title dia atau nama file dia. Bukan title notebook tapi nama file. Mungkin anda boleh ubah ini sebagai katakanlah let's say first notebook. First notebook anda. So ini adalah nama file yang anda nak gunakan. Jika anda lihat file sini, anda boleh nampak. So anda question mana file ini disimpan. Dia disimpan dalam Google Drive anda atau Google Drive yang anda register. Macam contoh saya pakai Gmail account saya. So dia akan gunakan Google Drive berkenaan dengan Gmail account saya. So anda boleh klik locate di drive. So anda boleh nampak dia di area Google Drive ini. So my first notebook. Alright, so ini for hari ini kita tidak akan download dan export ke Jupyter Notebook, tapi anda boleh download file ini dan share. Jika anda lihat di sini, anda boleh file, anda boleh download. So mari kita pergi ke Jupyter Notebook itself. So selepas anda menamakan dia, so konsep notebook adalah di mana anda boleh gabungkan syntax atau programming language, whether it's Python macam contoh hari ini atau R. Anda boleh lihat contoh video-video yang sebelumnya, dan juga markup atau HTML atau non-programming languages. Sebagai contoh, jika anda nampak sini ada dua option, satu adalah code, satu adalah text. Alright, so text ini lebih jika anda ada pengalaman seperti markdown languages, anda takkan susah. Tapi memang yang bestnya ni Google Colab ni dia banyak ada bantuan GUI. So saya klik text di sini. So anda akan nampak satu macam kolom atau di sini dia akan panggil sebagai cell. Jika anda nampak ni cell. So perkataan cell di R kita panggil dia chunk. Di Python atau dalam konsep notebook kita panggil dia sebagai cell. So anda nampak sini ini adalah cell untuk code. So nampak ada GUI dia berubah. And ini adalah cell untuk text dia. So anda juga boleh mengubah order, means di mana pertama ke kedua. So anda nampak arrow ni. So bila saya klik arrow ni, dia akan cell dia akan pergi atas. So mari kita buat basic lah. So saya double klik sini. So anda nampak GUI dia berubah. Sebagai contoh, so kalau anda tiada pengalaman dalam markdown, so no problem, anda boleh pakai GUI yang disediakan di sini. So saya akan cuba gabungkan supaya tak susah sangat kepada beginner. Sebagai contoh saya nak kata ini adalah introduction.
Okey, anda nampak kat belah kanan anda introduction akan keluar, betul tak? So jika anda rasa ini tak susah, anda boleh pakai GUI ni, nampak tak? So dia akan pergi level 2. So dalam konsep HTML kita ada H1, heading 1, heading 2 sama juga. So level 2, level 3, maksimum level 3 sajalah. So yang ini maksudnya hanya teks, tiada apa-apa level. Jika anda nak pastikan dia level, dia jadi macam ni. Anda juga boleh gunakan bold, italic. Sebagai contoh, dalam sinteks untuk bold adalah, okey, anda boleh pakai ni. So anda nampak dia akan berubah. Jika tidak, anda hanya boleh menggunakan, okey, boleh menggunakan just klik ni, anda boleh kata dia bold, so dia akan keluar. Okey, so basic editing lah. Okey, dia tak ada programming language lagi, anda hanya edit file anda supaya lebih mudah untuk pengguna lain membacanya atau follow dia. Alright, so mari kita lihat. Ini bukan Python, so saya tidak akan pergi detail kepada Python. Banyak video-video menarik sebagai permulaan untuk Python anda. So tapi tidak mengapa, saya hanya tunjukkan dalam penggunaan saya. Sebagai contoh, dalam sel ini saya akan gunakan basic Python lah. Mari kita kata kita ubah sini. Cuba anda add lagi satu teks. Anda nampak sini saya kata level 2. Saya kata basic Python. Nampak tak? So jika anda lihat area ni, anda boleh nampak ada section macam ni. So itulah pentingnya header dia. So ada introduction. So first adalah basic Python. Nampak tak? So dia akan keluar sini. So jom kita buat satu basic Python. So saya create satu variable A, contoh 5, B contoh let's say 4 lah, sebagai contoh saja. So saya nak print, alright, text, the addition, saya boleh gunakan the addition. Okay, sebagai contoh saja, the addition, the addition of A and B. Okay, so anda boleh buat di sini. So anda akan menggunakan addition A and B. So A kita tambah dengan B. Okay, so basic Python syntax. Okay, so macam mana, sebab saya nak tunjukkan macam, so nampak dah macam play button ni. So anda klik situ, atau anda boleh gunakan shift enter. Okay, dua option dia. Satu, anda boleh run macam ni, so dia akan run. Okay, mari kita lihat output dia. Okay, so bila anda nampak sini, bila anda start, dia akan tunjukkan anda certain information. So ini adalah information. So secara basic ini adalah hardware yang anda pakai. So RAM tu 0.8GB, based on this lah. Sebagai itu saya kata, untuk pengguna beginner, anda tak perlu bimbang sangat dengan hardware spec dia atau bagaimana nak set up environment di PC anda. Anda start di sini dulu, so mudah lagi anda nak belajar programming language. Okay, so dia sudah run sini, dia akan tunjukkan penggunaan RAM dengan penggunaan disk. But hari ini jangan bimbang, kita takkan buat operasi-operasi yang resource exhaustive and things like that. Okay, so nampak tak? So ini adalah output area, ini adalah output. So the addition of A and B is equal to lah. Okay, dia akan tunjuk macam ni. Alright, so basic Python already done. So anda juga boleh buat beberapa dalam sini. Sebagai contoh, move cell saya dah explain tadi, sama saja, anda boleh move cell up and down. Ini adalah link saya akan bincang kemudian. Okay, nampak ni adalah comment. So section comment ni sebagai contoh, cuba bayangkan saya buat satu syntax error. Cuba ada syntax error ni, bila saya run, dia akan tunjuk error. Alright, tapi yang bestnya, dia tahu dah anda akan buat macam ni. Anda boleh directly search Stack Overflow, tak payah buka Google, just klik. Dia tahu dah anda akan buat itu juga. So search Stack Overflow, anda boleh dapatkan bantuan daripada community internet. Okay, so anda juga boleh pergi komen ni. So anda boleh kata ada error ke, atau komen adalah seperti ada contoh, sebab ada error di sini. Alright, so tolong repair. So some comments. So bila anda tekan komen di sini, so dia akan tunjuk
Macam ni, nampak tak? So saya tarik sini, dia kecil sikit. Alright, so anda boleh nampak komen yang saya berikan. Sebab benda yang paling best dengan Google Colab ni, anda boleh collaborate dengan orang lain. So anda boleh pergi share, so anda boleh invite, cuba invite member atau cuba invite orang yang lebih mahir dalam bidang ni. So dia akan tolong bagaimana untuk repair kod ini. So okay, so anda boleh invite lah dalam kawasan ni. Cuba contoh anda nak invite seseorang, so anda just add email orang tertentu dan invite seorang itu. Tapi anda perlu bagi permission. So sebagai contoh, boleh tak dia edit, boleh tak dia tak edit. So semua permission ni still anda boleh control. Okay, jika anda nak view saja atau jika anda nak dia edit. Okay, so alright, so saya tak invite di sini, tidak mengapa. Kita pergi balik di sini. So komen anda boleh bawa sini. Right, no problem. So saya pergi balik. Alright, so kita run balik. Atau kita pakai shift enter, dia masih akan run. So no problem. Okay ya. Alright, so ini adalah tujuan komen dia. And kita dah buat basic Python. So sekarang mungkin kita pergi the next stage. Atau saya nak tunjukkan beberapa example sebelum kita pergi ke visualization and like that. Mari kita pergi, so pergi code. Okay, dia akan ada code baru sini pun. So anda nak delete pun anda boleh delete. So banyak GUI help lah dalam sini. So saya nak buat apa kita nak buat? Mungkin kita boleh tunjukkan pandas. Okay, mungkin saya nak tunjukkan di sini bagaimana nak upload files. Okay, atau read CSV file. Means import file lah. Alright. So, sebagai contoh easy saja, jika anda lihat di ruang kiri anda, so anda nampak tab ni, anda nampak satu tab lagi satu. Yang ni kita tak guna sekarang. Anda nampak satu tab, dia bentuk dia macam file. Anda klik di situ, dia akan tunjukkan satu folder. So folder ni adalah di mana folder yang anda run means working directory sekarang. Okay, so easy saja untuk read daripada file. So apa yang anda kena buat, sebagai contoh saya ada sediakan satu CSV file, basic lah iris data. So saya boleh drag and just drop di sini. Okay, pastikan anda just drag and drop sini, dan anda akan nampak dia keluar satu reminder, no problem. Dan anda just tekan, dia akan load file itu. Okay, so sebagai contoh file saya ni memang kecil CSV file, so tak ada isu sangat dengan upload time. Okay, kalau file anda besar, then anda kena tunggu lama lagi lah. Alright, so sekarang kita nak buat, so selepas saya upload ni, mari kita buat basic. Okay, bila dah ada ini, kita boleh buat basic pandas. So saya tulis sini, mungkin saya tak nak sini, saya bagi sini, saya add text. Alright, jom kita buat basic pandas. Alright, so tukar ni kepada level 2. Alright, sudah cantik. Dan kita add satu teks di bawah dia. Jika anda nampak sekarang, dah berubah basic Python, basic pandas. So anda boleh design projek anda dengan menarik, dokumentasi projek anda dengan menarik, dan anda boleh invite member also untuk edit, untuk read, untuk comment. Alright, so saya nak buat satu pandas seperti biasa. So kita import dulu. Tak perlu install. Okay, kalau contoh anda buat ini di dalam machine anda perlu install all this thing, but for now tak perlu sangat. So jika anda masih lagi di text, so kena ubah ini, delete sini, kita add code. Alright, so kita import. So kepada beginner saya nasihatkan kita boleh menggunakan tab. Okay, tab ini satu teknik supaya anda boleh menaik dengan cepat lah, sebab anda dah tahu anda nak pakai ni. So import pandas. So anda nampak suggestion ni dia akan keluar pandas as. So nampak dia terus dia akan suggest. So lajunya anda boleh type. Okay, so saya nak gunakan library pandas. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang ini, pertama jika anda nampak file di sini, dataset ni saya nak read. So saya katakan dia df. So saya kata pd, saya pakai read underscore CSV. Okay, then kita pergi. Okay, tapi sekarang dia macam mana anda kena tahu working directory dia. Jika anda work from Jupyter Notebook, anda kena pastikan CSV file ni ada dalam working directory dia, atau
anda kena bagi tahu location, supaya kalau tak dia kata object not found or benda tu tak found lah. So kalau ada Google Colab ada banyak cara anda boleh buat, tapi untuk video hari ini saya hanya nak tunjukkan satu cara saja. So pergi sini, nampak tak dataset ni? So anda klik situ, anda boleh nampak download, delete, rename, copy path. So anda boleh copy path itu and anda boleh just masukkan di control paste di sini. Okay, so nampak tak sini? So anda already tunjukkan kepada Pandas, okay, tolong read file saya. So file saya ada di sini. Alright, kalau tak dia kata tak jumpa. So kita run, no problem. So just untuk view dia, kita df dia, then run again. So anda boleh nampak file dia. That's it. Mudah kan? So memang mudah untuk pengguna beginner. Okay, tak perlu kadang-kadang a lot of beginners nak set up environment tu susah sangat, dan dia kata okey lah, tak payahlah. Tak apa, gunakan ini sebagai untuk beginner, belajar dulu, then only slowly anda boleh pergi ke next level. So saya akan buat beberapa things that using Pandas lah. Demo hari ini hanya guna Pandas sebab untuk data science project anda akan mesti banyak menggunakan Pandas. So mari kita lihat sebagai contoh. Alright, tak apa, kita buat cantik sikit. Ini tak perlu. So kita nak adakan so mudah saja. Jika anda nak anda add text ini. Okay, so this is how to say read CSV files. Okay, senang saja, basic Pandas lah. Okay, now mungkin atau anda nak bagi dia sub level lagi, no problem. Mungkin anda boleh sini bagi add text. Okay, kita read CSV file. Okay, read CSV file and bagi dia level 3. So dia akan jadi cantik, nampak di sini. So basic Pandas, first read CSV file. Okay, cantik dah kan? So mari kita buat lagi. Kita bagi add text lagi. Sorry, add text pula. Just delete dia. Kita add, betul lah add text kan? Okay, add text. So sekarang saya nak contoh view. Okay, mari kita buat view data. Alright, dan jadikan dia sebagai level 3 juga. Alright, so nampak di sini. Alright, so kita ada read CSV, view data. So dalam view data ni kita nak add code dia, just add code. Okay, aku rasa sekarang anda already ada familiarity. Anda nampak tak macam mana the whole notebook actually works. Alright, so basic view lah. So kita pakai df head cukup, because just now kalau anda type df and then view, dia akan tunjuk semua data. Untuk projek dokumentasi dia tak sesuai untuk anda tunjuk. So kita pakai head by default. So jika anda run sekarang, so anda boleh nampak lah. So anda still boleh customize. Macam sekarang kita ada 5 row. Sebab remember in Python dia start dengan 0, tapi in R dia start dengan 1. So contohlah kalau kita nak buat 6, so anda run sini parameter 6, so dia akan ada 6 row data yang anda nak. Okay, inilah basic macam mana nak view data. Okay, mari kita lihat apa lagi kita boleh buat. Contoh okay, kita add df tail pula. So head adalah apa sebagai 6 juga. Head adalah 6 pertama. Okay, head adalah 6 pertama dan tail adalah 6 terakhir. Okay, based on the rows. Alright, so mari kita run lagi. So nampak tak ni, ini adalah tail, tapi dia takkan ada tab. Maksud dia hanya akan tunjukkan tail. Okay, dia akan ni tunjukkan head ni anda tak boleh view. So anda mungkin boleh menggunakan lagi satu, just code, then just put df tail, then 6 sebagai contoh, then just run dia, then dia akan keluar. Alright, so banyak yang lain boleh buat. Sebagai contoh shape, nak tahu dimensi dia, just shape, dia akan keluarkan df shape. Siap, df shape tak boleh. Alright, so anda tak boleh gunakan df shape di sini. Alright, so anda just, sebab parameter dia salah. So nampak tak, always kalau ada jam anda boleh terus search Stack Overflow. Alright, tak boleh juga.
So kalau macam ni, okay, so anda kena pastikan lah. So memang impossible for beginner untuk memorize semua syntax. So anda kena trial and error. So syntax itu kadang-kadang ada error. So berdasarkan pengalaman kita boleh belajar, ini mungkin tak salah, ini mungkin betul. So kita boleh ubah. Alright, so the next is saya nak buat macam mana nak select. Okay, kita dah buat CSV dah, kita dah buat view data dah. Okay, kita boleh add lagi satu, maybe text. Okay, kita boleh buat selection. So saya pakai ini, saya pakai selection. Okay, basic selection in Pandas. Alright, then kita add code dia. Okay, tune dah. So bagaimana nak buat basic selection, macam mana nak select row, macam mana nak select column. Alright, so mari kita buat. Dah view dah tahu dah. Okay, mari kita select. So if you want to select, kita akan pakai square bracket macam ni. Okay, square bracket is the one kita guna untuk select. Okay, sebagai contoh, jika anda lihat di sini, pastikan anda kena tahu anda kena tahu nama column dia atau attribute dia. Alright, sepal length, sepal width. So mari kita pergi sini. Dia kena pakai double column dan pakai sepal. Atau susah sangat, anda just copy, paste di sini. So cuba run tengok, kita tengok apa jadi dia. So dia akan select the whole column dengan nama sepal length. Okay, nampak tak? Always sukakan guna try and error. Rasa boleh tak? Tak boleh lah. Okay, tak boleh. Okay, so anda boleh gunakan trial and error. Begitulah cara pembelajaran. Okay, so jika anda nak select dua, sebagai contoh saya nak select maybe boleh select sepal width. Okay, mari kita select sepal width. Alright, so kita run di sini. Alright, so ini adalah sepal width. Okay, nak. Tapi tengok dia ada error. So selalu kalau tak boleh, just search Stack Overflow, dia akan keluar, kenapa lah tak boleh ni, tak boleh ni. So read lah. Okay, tapi sebenarnya error dia saya akan tunjuk sini lah. So anda kena buat lagi satu square bracket, then run. So anda akan dapat dua, dia dipanggil subsetting lah. Okay, atau you create subset daripada dataset dia. Sebagai contoh, ini adalah dataset original dia, ada 4 atau 5 kolom attribute, sekarang ada 2. So anda boleh juga namakan dia sebagai df1 dan tak boleh space, sorry, df1 and run, dia dah keluar lah. So sekarang dia kena df1. Okay, new data frame. Sebab anda kena tengok data frame ini adalah, df ini adalah sebagai contoh. Jika anda run sekarang, anda nampak dia adalah data frame. So whenever you read daripada CSV file, dia akan jadikan dia sebagai data frame. Right. Jika anda ada pengalaman dalam R juga, dia similar. Okay, some of the syntaxes berbeza, tapi konsep dia memang similar. Right, so kita continue di sini, tak perlu view. That's it. Alright, so sebagai, jika anda nak tahu lebih, so sebagai contoh, saya nak buat lagi satu code. Let's say I in select. Okay, saya add lagi satu code di sini. Okay, so anda boleh menggunakan nama kolom untuk select kolom dia. Lepas tu lah tujuan dia memang mungkin boleh cari mean, boleh cari sum. So kita tengok apa lagi kita boleh buat dengan Pandas sebagai mean atau sum. So function-function yang built in, jika anda just buat df sum, kita tengok apa dia cakap. Alright, so dia akan sum semua kolom-kolom yang ada macam sepal. So class tak boleh lah, sebab dia sum ni untuk kepada value, numerical value. Kalau class dia adalah categorical, memang tak boleh sum. So anda juga boleh menggunakan untuk mean. So bolehlah cari mean untuk each of this. Okay, of course you tak boleh cari mean untuk categorical. So nampak tak ada value. So untuk continuous value atau numerical atau nombor, anda boleh nampak mean dia. So function-function dia juga boleh digunakan di sini. Okay, sebagai last atau sebagai contoh, jika anda nak berlatih atau buat latihan, okay, macam ni kita buat. Kita add satu code. Saya nak anda cuba df
Okay, kita boleh guna log. Okay, df location, boleh menggunakan location. Alright, boleh. Alright, so saya nak anda cuba ni. So sebagai contoh, anda just comment, tolong explain penggunaan .loc. Just comment di sini. Okay, anda bercuba dan anda just share ini kepada member anda. Alright, suruh member anda tolong buat. So ini sebagai aktiviti yang anda boleh buat untuk lebih get used to the Google Colab. Alright, so sebagai final untuk video hari ini, saya nak tunjuk macam mana nak buat visualization atau macam mana nak buat plot. So kita buat maybe text lagi. Saya nak kata kita buat level 3 jugalah. Okay, jangan worry sangat. All these things are based on macam mana anda design presentation anda. Okay, dia bagi cantik, add code. So in Pandas also saya nak ada banyak lagi library menarik yang boleh buat visualization, but tujuan utama video hari ini adalah Google Colab, so tak pergi sangat dengan benda-benda lain. So kita pergi visualization, maybe saya kata plot. Okay, boleh pakai df. So function yang saya nak, sebab tu anda nampak saya hanya menggunakan satu library saja, Pandas saja, tak buat benda-benda lain. So tak perlu library lain lah. So kita kembali ke sini. So saya pakai plot, jika anda nampak tab dia. Then saya nak plot scatter. Okay, dalam parameter yang anda perlukan adalah x. Mari kita lihat apa kita boleh buat. Okay, maybe kita boleh tengok scatter antara petal length. Alright, dengan y. Okay, mungkin boleh menggunakan juga. Okay, dia bergantung sebab scatter plot ni agak penting untuk mengetahui relationship, but dia bukan the only one. Anda perlu buat macam contoh correlation later, but at first untuk visualization, scatter plot agak berguna untuk anda mengetahui ada tak sebarang relationship antara data. Okay, so kita run this. So anda boleh nampak basic scatter macam ni. Oh, better pula. Kita kena pakai lain. Of course dia kena sama DTH. Alright, peta width. So anda akan nampak satu plot begini. Okay, so inilah plot dalam Google Colab. So anda boleh nampak X, anda boleh nampak Y dia. Okay, so banyak lagi parameters yang anda boleh gunakan untuk edit. So saya tidak akan pergi ke situ sebab dia lebih kepada Python. So hari ini untuk Google Colab ini saja. So kod-kod dia anda boleh ubah, atau contoh projek-projek data science anda buat, anda boleh just buat di sini. Previously kita suka buat di Jupyter Notebook. Okay, dan share file dia kepada kawan dan edit. But now dengan adanya Google Colab, anda boleh edit file ni dengan menggunakan konsep cloud macam tu lah. Alright, so I think basically saya sudah cover semua fundamentals of Google Colab. Alright, so terima kasih kerana memberikan sokongan. So saya nampak saya cuba untuk improve video-video saya. So tolong subscribe untuk support lagi video ni. Terima kasih dan jumpa lagi anda di video saya yang seterusnya.